Okay, Assalamualaikum. Tu 4 minit lagi. Kita ada 6 partisipan. Sama mama. Adik mana? Sebab saya setting ni 40 minit. Okey. So kita memang kena, kalau pukul 9 tu kena try lah. Sebab saya takut sekejap dia kata, masa sudah habis. InsyaAllah jam 10. 10 9.45. Masa 9.45. Sampai 9.45. Siti. Ya. Dia comel je suara anak-anak di belakang. Ini tak? Mananya? Kejap. Kejap. Mesti apa bawa? Tak apalah. Sebelum ni kau ke yang duk pakai earphone tu? Assalamualaikum semua. Yang ada boleh respon dulu tak? Jelas tak suara saya? Dengar. Alhamdulillah. Terima kasih respon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab kita memang set dekat Zoom ni 45 minit saja. Jadi 9:45 kita memang dah kena stop. Jadi saya mula sekarang ya. Boleh? Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan program kita pada hari ini dengan surah Al-Fatihah dulu. Terima kasih kepada yang bersedia bersama kami dalam program perkembangan asas tulis tangan. Okey, saya kira dekat sini saya tengok ramai perempuan tapi ada juga yang ayah. Okey, saya kira kalian semua adalah ibu bapa yang hebat lah sebab bukan senang kita nak berkorban untuk sedikit ilmu pada pagi ini di hari Minggu ni kan. So saya tahu kita semua pun banyak lagi tugasan yang perlu kita selesaikan. Selalu pagi, dari malam tadi lagi kita dah fikir dah ni. Okay. So saya harap perkongsian pada pagi ini sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada kita semua sebagai ilmu untuk anak-anak. Okey, so saya minta semua sahabat boleh respon dengan guna audio ataupun di bahagian ruangan komen. Okey, sebarang pertanyaan apa boleh kita komunikasi lah. Okey, jadi boleh juga untuk sekarang ni sama-sama kita kenal, boleh tulis nama dan dari mana anda sekarang. Okey, sambil-sambil tu saya perkenalkan diri saya dan Puan Saidah dulu. Okey, saya Nurul Sheila Syazwin, lebih dikenali sebagai Sheila. Okey, saya merupakan seorang ibu kepada 3 orang anak dan sebelum ini saya juga merupakan seorang pensyarah di ITM Dumai Terengganu dan sekarang alhamdulillah Allah bagi sedikit masa untuk saya rasa nikmat sebagai seorang suri rumah sebab sekarang saya sedang menyambung pelajaran di peringkat PhD di ITM Shah Alam. Okey, jadi bila dah ada pengalaman sebagai seorang suri rumah ni, okey, so sebenarnya membuka satu ruang lah untuk saya share kepada semua ibu bapa, especially yang bekerja. Okey, kita tidak boleh ambil mudah lah untuk dari segi ilmu untuk perkembangan anak-anak. Sebab perkembangan anak-anak ni bermula daripada awal. Jika kita terlepas, sayanglah rugi. Okey, so itu semua akan dikongsikan oleh Puan Saidah. Puan Saidah ni merupakan seorang ibu kepada 3 orang anak. Okey, dan beliau merupakan beliau ada latar beliau merupakan seorang occupational therapist. Okey, 3 tahun beliau berkhidmat di banyak organisasi. Saya kira cukuplah pengalaman untuk dia kongsi kepada kita pada hari ini dan dia juga ada latar pendidikan, master pendidikan bahagian perkembangan pendidikan. Okey, jadi cukuplah untuk kita percaya ilmu yang dia untuk dia sampaikan pada pagi ini. Dan sekarang Puan Saidah merupakan freelance occupational therapist. Okey, jadi mana-mana parents yang rasa memerlukan apa-apa soalan boleh ajukan kepada beliau. Okey, jadi tanpa melengahkan masa saya jemput Puan Saidah. Sai boleh mula. Sai ni awak mute. Okey, tadi saya okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat Zoom ni sebab dia boleh tengok muka kan. Okey, siapa yang ready boleh wave lah. Okey. Okey, terima kasih pada Puan Sheila. Sebenarnya idea asalnya daripada Puan Sheila sebenarnya. Ini adalah perkongsian kedua saya dalam bidang occupational therapy. Kali pertama masa saya handle untuk lecturer di UUM. Tapi time tu adalah tajuk
lebih kepada tajuk ortopedik lah, repetitive movement, yang apa benda yang kita lakukan setiap hari yang menyebabkan kita sakit, yang tu bawa ortopedik lah. Untuk betul-betul bidang yang saya passion, ni adalah first time lah saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudi untuk meluangkan masa mendengar sharing daripada kami. Okay, sebab kami pun tak kenal each other, memang saya tak kenal. Kenal pun atas sebab media sosial dan sebagainya. So saya sekarang dah berhenti kerja, resign lah daripada bekerja dengan majikan. Tapi saya sekarang adalah locum lah, buat locum dalam bidang occupational therapy lah. Saya punya passion lebih kepada pediatrik. Okay. Dan dalam ni ramai jugalah yang saya tak kenal sebenarnya. Tak apa, kita berkenalan lepas ni. Okay, tajuk hari ni tentang perkembangan asas dalam untuk menulis. Sebenarnya saya nak tahu dulu, apa sebenarnya yang ibu bapa atau guru-guru, dalam ni pun ada guru-guru, faham tentang handwriting, menulis. Siapa yang nak jawab ke ataupun nak tulis kat chat ke, dialu-alukan. Apa yang ada faham dulu? Ada siapa-siapa nak jawab, feel free lah untuk just unmute. Dan kita sebenarnya lebih kepada nak interaction lah. Kalau tak nampak macam bosan lah, sebab saya punya slide nanti dia agak banyak teori sikit. Menulis menggunakan kertas dan pensel ataupun pen. Kita ada paper ataupun pen. Okey. Okey, Puan Sheila jawab, menulis ni menggunakan pensel dan pen. Okey, ada siapa-siapa lagi tak yang nak come out dengan, sebenarnya bila dengar perkataan handwriting tu, apa yang anda fikir, anda faham? Siapa dalam ni yang nak cakap ke? Boleh. Tak ada. Ini bukan apa, kita nak buat santai je sebenarnya kan, Sheila kan? Santai je. Kalau boleh nak tengok muka. Kalau boleh nak tengok muka. Sembang. So apa yang anda faham tentang handwriting? Okey, perlukan grip yang betul, motor skill yang penting. Okey, betul. Pencil grip yang betul. Okey. Ada lagi tak? Motor skill yang penting. Motor apa? Motor apa? Tak apa, yang tu saya akan explain jugalah. Right. Apa common problem yang selalu ibu bapa ataupun guru hadapi semasa ajak anak menulis? Anak mudah lengur bila menulis. Anak mudah lengur. Tulisan ada kaitan dengan personality? Oh, yang macam tu dia tulis bulat-bulat ke apa tu kan? Tapi yang tu saya tak cerita lah. Tapi betul lah tu, sebab tulisan kita masing-masing beza kan. Macam saya punya tulisan macam ni. Nampak ke? Nampak ke tulisan saya? Tulisan saya macam ni. Betul. Cara pegang susah nak ajar. Alright. Bagus Raudah. Bawa anak-anak sekali join. Raudah ni ke? Raudah apa? Cikgu ke? Siapa? Siapa tak tahu kan? Tak kenal. Sebenarnya ramai saya tak kenal. Ya, saya dengan Puan Saidah pun ni first time ya. Okey, tidak minat menulis. Tidak minat menulis. Saya punya senior ni, Kak Rohaiza. Segan saya. Kak Rohaiza. Sangat lama dalam bidang pendidikan kanak-kanak sebenarnya. Berapa tahun Kak Izzah? Berapa tahun Kak Izzah? Hampir 20. Hampir 20 tahun. Masya Allah, 20 tahun. Guru pasti ya. Tahu kalau guru pasti ni memang kata kalau buat tu memang all out lah kalau dia buat kerja kan. Sebab guru pasti Jelas ni sebab kita menghadap seawal 4 tahun kan. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Confuse tangan kanan dan tangan kiri. Ya, tapi kita kena tengok dia confuse tu dia umur berapa.
Kita kena tengok umur lah. Alright. Okay. So saya kat sini, saya akan sharing apa yang teori yang saya tahu dan ikut pengalaman saya lah. Sebab saya banyak deal dengan anak-anak yang berkeperluan khas. Bila berkeperluan khas ni, dia asas pun tak settle lagi. Kalau anak-anak kita maybe asas dia settle, cuma yang atas-atas tak settle. Perlu dibantu, perlu dirangsang. Dia bukanlah tak settle. Alright. Okay, saya start dengan slide ya. Terima kasih atas respon masing-masing. Saya akan buat slide sharing lah. Okay. Alright. Ni saya punya latar belakang pendidikan lah. Sebenarnya saya punya ijazah sarjana tu jarang saya highlightkan ke orang. Sebab saya ada lari bidang sikit lah. Saya pergi ke psikologi pendidikan masa saya dekat Johor dulu. So, kita cerita pasal handwriting. Nampak tak saya punya slide ni? Okay, dia ada campur sikit lah bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kadang-kadang susah nak translatekan ke bahasa Melayu, tapi saya akan cakap bahasa Melayu lah. Handwriting is a complex skill encompassing motor coordination, visual motor coordination, cognitive and perceptual skill, as well as tactile and kinesthetic sensitivities. Ni saya ambil daripada journal. Journal yang saya baca untuk occupational therapy lah. Okay, mungkin definition untuk bidang lain mungkin berbeza. Okay, nak cakapnya handwriting ni bukan sekadar menulis saja. Dia adalah satu skill yang kompleks. Skill yang menggabungkan antara visual, motor coordination, kognitif itu pemikiran, perceptual skill iaitu apa yang kita skill macam mana kita prescribe satu benda tu, as well as tactile and kinesthetic sensitivities. So ada banyak, okay? Faham tak? Kalau saya ni saya tak boleh baca chat. Okay, saya anggap tu faham lah. Right. Okay, pernah nampak tak yang macam ni? Ada pernah nampak tak yang problem-problem yang macam ni? Contohnya saiz tak sama. Word moving or letter running together. Maksudnya dia tulis tu macam ni, macam contoh dia. Ataupun dia tulis ke atas. Walaupun ada line dia pergi ke atas. Ataupun dia double print. Dia tulis lah tapi dia tulis lagi ke atas tu. Ataupun dia reverse letter. Macam B dengan D dia kadang-kadang tertukar. Ataupun terlalu rapat. Ataupun mirror writing. Ni boleh tengok mirror writing. Semua yang dia tulis tu macam dia tulis dekat mirror ataupun dekat cermin. Okay? So ada banyak lagi lah macam tulis sekejap, letih lah mama, lenguh lah mama, sakit tangan lah mama. Mungkin dia betul sakit tangan ataupun mungkin dia tak. Itu adalah behavior. Yang tu kita bincang lain lah. Tapi saya nak cerita problem lah maksudnya. Ataupun tak nak table task activity. Tak nak task yang melibatkan meja. Tengok meja dah trauma dah, tak nak dah. Ataupun skill mengguntingnya orang kata betul. Masa mula-mula dulu D dengan B terbalik tapi sekarang dah okey. Betul. Kalau dia memang ada umur dia lah. Right. Saya proceed boleh Boleh. Okey, dalam bidang occupational therapy, saya akan cerita pasal occupational therapy sajalah sebab saya memang dalam bidang ni. Saya bukan cikgu ataupun saya bukan doktor. So, kita ada teori yang lying under
what is complex about handwriting ataupun apa yang menyebabkan handwriting tu kita kata adalah kompleks. Handwriting is one of pekerjaan bagi occupational therapy. Handwriting adalah one of pekerjaan anak-anak. Salah satu aktiviti pekerjaan. Pekerjaan ni maksud dia budak ni macam kita lah, kita kerja cikgu contohlah. Wajib kerja cikgu kan. Macam budak-budak ni handwriting adalah satu pekerjaan dia. Macam bermain adalah one of children punya pekerjaan. Play adalah pekerjaan anak-anak. Handwriting adalah pekerjaan anak-anak. Okay. So, dalam kalau anda pernah dengar pyramid of learning, ada tak yang pernah dengar pyramid of learning? Pyramid pembelajaran. Suka tulis besar bila masuk sekolah tahun 1, sukar menulis between line. Okay. Alright. Okay. Bila kita nak cakap something, kita akan cakap menggunakan teori lah. Daripada teori tu kita boleh derive, oh sebenarnya anak saya problem kat mana? Oh problem dekat sensory lagi. Ataupun oh problem dekat sensory motor. Ataupun persepsi motor dia pun memang ada problem. So dari situ kita boleh come out with activity yang tak semestinya menulis tapi boleh bantu anak untuk menulis. Okay. So kalau daripada piramid ni, tuan-puan boleh tengok bahawa dia ada central nervous system ataupun sistem saraf tunjang, iaitu dekat berkaitan dengan otak kita lah. Okey, di atas dia ada sensory. Okey. Sensory ni main peranan yang penting dalam setiap orang dalam menentukan level of arousal ataupun tahap mana dia boleh alert. Okey? Sensory biasa yang anda tahu ada berapa? Ada berapa? 5 je saya tahu saya. 5. Saya dulu pun tahu hanya 5 sajalah, tapi once saya dah masuk belajar ni, saya ada tambahan. Biasa yang kita tahu mata, kita tahu touch macam ni kan, tapi kami kita sebenarnya kita lebih kepada tactile. Lepas tu rasa melalui lidah, hidung melalui hidung lah, olfactory betul, auditory, telinga, lepas tu ada vestibular and proprioception. Okay, nanti saya explain lagi. Okay, selepas ni lah. Daripada integrasi sensory dekat otak kita, barulah kita boleh mencapai untuk sensory motor punya development. Hai Teacher Zaida. Teacher Zaida pun lama sebagai guru tadika kan. Guru yang sangat pengalaman lah. Maybe nanti boleh sharing dengan saya. Okay. Kita nak listen yang saya nak share lah kan. Okay, so this is lebih orang kata technically kalau kita orang betul? biasa tak apa nak faham terma-terma ni. So bila OT boleh explain tu is very good. So nampak saya pun biasalah dengan piramid ni kan. Stage tu tulisan tangan tu dah cover semua piramid tu baru pergi tulisan tangan. Saya dah invite saya punya team semua mau bawa satu kapal tapi tak pasti masing-masing telah 7 minggu kan. Sebab saya nak dia orang dengar sendiri daripada version OT ni. Okey. Kalau tak apa proses saya nak dengar. Okey. Saya terujalah terima kasih sebab orang yang sudi untuk dengar ni kan. Ni first time sharing sebenarnya. Kalau ada kekurangan tu boleh habanglah kat saya. Okey, lepas tu nanti saya akan explain sensory motor ni macam mana sebenarnya. Lepas tu baru pergi ke perception motor. Dalam tu ada koordinasi mata dan tangan, attention, visual attention ataupun perhatian visual. Bila mata kita tu kita boleh fokus, kita nak fokus kat mana. Perception visual, dalam persepsi visual ni pun ada banyak sangat sebenarnya dalam dia. Dan juga dia ada manipulasi dalam tangan, in-hand manipulation. In-hand manipulation ni sangat penting dalam kita nak pegang pensel macam ni. Ini adalah in-hand manipulation lah. Lepas tu pencil grab. So yang bahagian pencil grab dan sebagainya tu dia duduk atas dah. Dia duduk atas perception motor dah sebenarnya. Yang bawah-bawah dia ni
kita akan tengok kalau ada problem handwriting, satu-satu ni sensori ke, sensori motor ke, persepsi motor sebenarnya yang menyebabkan anak-anak tu ada problem untuk menulis. One off lah, tapi kami ada sensori punya apa? Satu screening yang khas. Kalau anda memang ada masalah, anda perlu pergi jumpa orang yang khas lah. Cuma yang ni kita nak bagi tahu kata kalau anak kita ada underlying problem dekat tulis tangan ni, yang atas ni maybe dia ada benda-benda tak settle dekat bawah. Okay? Alright. Betul. Okay, sensory yang saya ada cerita tadi, yang saya nak emphasize adalah kalau kami akan emphasize kepada 3 sensory yang sangat penting, iaitu tactile, proprioception dan vestibular. Dia apa sebenarnya? Kan? Apa benda lah? Apa dia tak bergerak? Saya yang hidu, visual, rasa, auditory tu dia ada satu masuk under tactile, betul ke? Yang mana masuk under tactile? Sebab bila selalu dengar pun 3 je lah. Dia sebenarnya dia ada yang asas dia lah. Sekejap. Ada asas dia, mana saya letak? Asas dia berasingan lah. Okay. Sebenarnya dia berasingan. Tapi mungkinlah ada yang teori-teori lain yang mengatakan benda tu sekali. Tapi yang saya belajar ni dia sekali. Dia adalah lebih jelas kan dah dia pecah dah tu kan. Sensory integration adalah proses mana brain kita, otak kita menyusun dan menginterpret maklumat. Okay, dia akan ambil semua ni dan dia akan ada input masuk, register dulu dekat otak kita, barulah ada output. Tapi kalau anda pernah deal dengan anak-anak berkeperluan khas, mereka ada masalah untuk register atau nak masuk pun dah problem, ataupun dia ada masalah dekat modulation, dia nak integrate sensory tu, ataupun dia ada masalah tentang output juga. That's why lah yang tu untuk kes khas lah. Kalau untuk anak-anak tipikal masih relevan lagi untuk sensory ni sebab kita boleh guna pelbagai approach untuk ajar anak kita menulis. Okay? Okay. Sebenarnya ini adalah contoh everyday punya sensory lah. Okay, vestibular. Vestibular adalah tentang balance. Sebenarnya dekat telinga kita ni dia ada satu cecair tau. So dekat area telinga kita ni, kalau kita bergerak dengan different stability, macam contoh kita pergi naik ke atas bukit, kita akan macam ni kan. So ada cecair dalam telinga kita yang bagi signal dekat otak. Kata ni kena condongkan badan, vestibular. Itu tentang balance sebenarnya. Balance dan keseimbangan. Kalau anak tu dia ada masalah dekat vestibular, dia pun akan ada masalah dengan attention sebenarnya. Dia suka sangat bergerak-gerak. Bergerak je kerja dia. Tak tahu kenapa bergerak je tak berhenti kan. Kalau salah sensory ni dia ada hypersensitivity dengan hyposensitivity lah. Tapi kalau saya nak terangkan benda-benda ni mungkin kena next session lah. Semua saya nak cerita kepentingan vestibular ni. Lepas tu proprioception. Proprioception ni maksudnya joint awareness atau beritahu contoh saya ada telur. Telur ni kalau kita lebih pressure, pecah tak? Pecah. Kalau kita kurang pressure, tak pecah. So, kita tahu, otak kita tahu, joint kita ni nak letak pressure banyak mana. Macam contoh lagi, kita bawa kereta, kita tengok tak manual, kita tengok tak kita punya handle, kalau kita bawa kereta manual kan? Kita tengok tak? Kita tak tengok kan? Apa yang bergerak sebenarnya? Joint kita yang bergerak. Joint kita tahu nak pergi ke mana dan ke mana. Itu adalah sendi dan otot. Sendi dan otot. Yes, sendi dan otot. Itu yang bergerak tanpa kita menggunakan visual. Itu adalah proprioception. So, kalau anak kita menulis terlalu tekan
belakang dia tulis. Dia tak tahu berapa banyak pager yang dia letak sebenarnya. Kita tengok tu, kita nampak belakang ni ada kesan. Ada kesan pensel, dia tekan. Means dia ada something dengan proprioception. Kalau dia lemah pegangan, Lemah dia ada pegangan, kaitan mungkin lemah pegangan dia ada banyak kemungkinan lah. Mungkin otak dia lemah. Lepas tu dia dari segi proprioception pun mungkin dia ada banyak lah. Maksudnya dia bukan, dia lemah, bukan satu faktor sahaja. So kita akan guna pelbagai cara untuk multi-sensory approach supaya boleh bantu dia. Okay. Ukur taktil ni sentuhan lah. Ada budak dia tak mau sentuh certain texture yang dekat pensel tu. Mungkinlah ada benda. Dia tak nak. Tapi kalau guna texture lain dia okey. So ada yang tak nak pegang pensel hanya sebabkan tekstur pen atau pensel sahaja. So kita nampak, selalunya kita nampak dekat, dia tak nak dia tak nak pegang benda lembek-lembek. Tu dia ada masalah tekstur lah. Dia tak nak pegang gam, dia tak nak sentuh pun gam. Ataupun air splash kat dia pun dia rasa sangat ekstrim tau. Dia kata sangat takut. Dia tak nak. Ada budak suka mandi kan, dia tak nak langsung mandi, tak nak kena splashing air, dia tak nak. Kalau lalu tempat basah dia sangat jengkek dan sangat tak nak. Tu mungkin dia ada tactile punya isu lah. Kalau dia ada banyak lah. Sebenarnya kalau kat rumah kan sekarang ni PKP kan, ada banyak benda yang kita boleh buat sebenarnya, bukan hanya menulis untuk bahagian sensory. Jump roll on the trampoline tu apa? Sensory apa? Tanya soalan. Agak-agak ni sensory apa? reseptif pun boleh kan ni. Antara yang vestibular pun ada. Vestibular pun ada, proprioceptive pun ada. Okay. Yang ni do heavy work activity of shopping. Ni aktiviti apa? Tu sensory motor. Dia pegang benda berat. Bila pegang benda berat dia akan lebih rasa sendi dia. Dia proprioception. Rewind and relax in bath ataupun listen to music to block extended noise. Yang ni lebih pada auditory lah. Auditory lah. Get involved in outdoor play. Sebenarnya ada banyaklah kelebihan untuk outdoor play ni, ada macam-macam kelebihan. Tapi sekarang ni kita kat rumah pun still masih boleh. Tak boleh outdoor play. Masih boleh. Kena create environment indoor. Yes. Actually dengan bola pun kita boleh improve handwriting anak. Walaupun kita main bola saja. Okay. Do some yoga, ni bukan orang Islam lah, maksudnya lebih kepada relaxation. Snuggle up in weighted blanket. Kenapa dia kata weighted blanket? Sebab weighted blanket ni dia berat tau, dia akan bagi rasa sendi kita. That's why weighted. Ada budak balut tu saya, balut tu adalah one of proprioception input lah, dengan tactile punya input. Tapi proprioception lagi deep, lagi dalam. Contohnya dia tulis tu kan, wrist dia, pergelangan dia terangkat. Betul. Tu adalah proprioception punya isu. Dia that's why tekanan tu dekat hujung tangan bukan. Dia jadi habit yang macam dia pun tak susah nak betulkan, dan kita kena bantu untuk betulkan, baru bila letak baru dia boleh ni kan. One of it boleh untuk proprioception in informal handwriting lah. Maksudnya menyarap dia akan bagi proprioceptive input dekat budak tu. Tapi boleh alternate cara lah kan. Maksudnya boleh bagi menyarap. Satu lagi letakkan pemberat dekat pergelangan tangan. So dia akan rasa something dekat tangan ni, dia akan letaklah dia punya wrist tu. So ada banyak approach sebenarnya. Saya cerita mulai based on problem sebab nak bagi nampak. Okay, jelas tak? Saya proceed Okay, sensory motor. Alright. Yang ni senang cerita, kita tak boleh menulis tanpa ada kekuatan posture yang stable dekat belakang kita, trunk kita ni, belakang dengan sendi. Kalau anak kita dia tak kuat otot belakang dengan sendi dia, sendi bahu, sendi besar dia,
dia pun tak ada kekuatan dan ketahanan otot. Maksudnya cepat lenguh. Macam mana dia nak menulis dengan lama? Tak boleh bukan tak boleh, boleh tapi sekejap. Jadi kalau dia menulis dia kata malas lah. Mungkin dia bukan malas, mungkin dia cepat lenguh. Kenapa dia cepat lenguh? Mungkin gross motor dia, otot motor kasar dia, otot-otot besar dia lenguh. Sebenarnya otot-otot besar ni lah yang membantu kepada untuk dapatkan smoothness dekat otot kecil. Kalau kita lenguh dekat bahu, kita tak dapat untuk menulis dengan lama. Kalau bahu ni kestabilan sendi proximal ni maksud dia proximal joint stability ataupun sendi yang paling dekat lah, iaitu sendi bahu. Dia tak kuat, so dia akan tak nak menulis lama. So salah satu cara kita boleh buat adalah kuatkan bahagian sensori motor ni. Satu lagi, perancangan motor ataupun planning. Motor planning ni maksudnya kita tahu macam mana nak buat sesuatu tu, kita dah boleh plan daripada otak kita. Tapi one of problem, orang yang ada masalah motor planning ni, dia tak boleh menulis langsung. Tak tahu macam mana nak gerakkan dia punya pen. Have no idea. Sebenarnya bukan dalam menulis je lah. Maksudnya contohlah umur dia tu dia patutnya dah boleh memanjat kan. Tapi dia tak panjat. Kenapa dia tak panjat? Mungkin one of adalah motor planning. So saya nak cerita kat sini emphasize dengan kepentingan gross motor skill untuk anak menulis. Maksudnya motor kasar sangat membantu untuk motor halus. Alright. Saya proceed boleh? Mana lagi orang macam ni saya nak tengok. Saya pun kanda Benda macam ni lah yang penting kan Said. Anak saya tak suka memanjat. Okey Kak Syada. Kalau anak tak suka memanjat, mungkin dia ada masalah. Mungkin bukan masalah lah ya. Saya tak nak cakap benda tu masalah. Benda tu ada something yang tak lengkap di bahagian sensori. Mungkin vestibular dan proprioceptif. Sebenarnya approach occupational therapist bukan menulis tau. Umur 3 tahun tu kita buat aktiviti sensori sahaja sebenarnya. Dia rangsang dulu. Yes. Macam kalau di center pun kan, dulu saya pun tak faham. Kadang kita faham nampak buat taska ke kan, kita nampak macam anak belajar. Okey, tapi bila dah faham many years kan, bila dah faham many years, kami di center pun fokus stage ni. Kita dalam macam peringkat 1 hingga 3 tahun tu, kita fokus untuk improve yang semua ni. Dan nanti bila 4 tahun tu rasanya nak start menulis boleh dah lah slow-slow kan, slowly. Memang bila dah ikut stage tu yang sebenar, memanglah nampak beza lah bila kita ada ilmu dengan yang kita macam buat je kan. Betul. Kemaran. Sebab ikan saya punya pendapat lah. Benda-benda ni kalau kita tengok kadang ke anak kita seorang, kita tak nampak, mungkin anak kita tak ada masalah pun. Macam saya di center, we come up dengan berpuluh children, memang kita akan lebih faham, nak bezakan, kalau tak kita nampak kids tu macam sama, bila kita dah go through activities kan, nampak tu lah ada yang takut gam, ada yang takut air, kan. Ada, yelah, dia abang nampak lah dia punya, mereka tu bukan semua ada masalah tapi belum lengkap. Satu lagi kadang kalau perasan, kadang-kadang ada anak umur 5 tahun, macam mungkin parent baru hantar pergi tadika kan. Dia tak mau duduk, dia rasa macam scary, dia apatah lagi nak pegang pensel atau buku kan. Sebab saya rasa dia tak dapat stage yang tu, ya mungkin duduk di rumah kan. Atau duduk dengan pengasuh, dia just menjalani kehidupan biasa, tapi dia bukan ada masalah, tetapi dia tak dapat buat benda tu lagi. Bila terus nak jump pergi kelas, pergi konsep tadika, pensel, buku, pandang depan, duduk, memang tiba-tiba dia menjadikan anak-anak yang bermasalah. Dan itulah mula dah nanti tak nak pergi sekolah. Kita pun kadang-kadang buat apa, rasa kenapa anak saya tak nak pergi sekolah.
Mungkin tadi kan tak best kot, mungkin takut dengan cikgu. Tapi sebenarnya kadang-kadang ada juga pelbagai faktor lah kan. Itulah kelebihan saya kalau nak boleh sharing pun kan pergilah center, terutamanya kalau center yang buat program yang betul lah kan. Macam 4 tahun, 3 tahun kita dulu kan. Tak boleh terus jam 5 tahun nak hantar anak sekolah. Dia kadang mesti timbul satu isu lah. Saya punya sharing ni kan very good tau. Tapi mungkin nak dia pakai Zoom ni biasalah tak ramai juga orang tahu kan. Apa nanti kita buat lagi. Sebenarnya saya sebab itulah saya come out ni walaupun participant tak berapa ramai ke ikut sebab saya nak cari pengalaman sebenarnya. Okey, menulis tak ikut line. Macam OT kan. Macam ni kami orang biasa ni orang tak faham apa terma-terma tu. Macam banyak kan macam translate kan. Jadi macam kadang kami dengar perkataan tu rasa macam alah apa benda lah. Apa benda tu kan. Tadi dia bila otot dan sendi. Okey otot dan sendi. Itulah kan nak attract kan. Sebabnya kami pun kan kami belajar macam ni, kami nak macam macam mana nak terangkan ke orang macam itulah. Okay, kita move ke alright. Yang kat sini yang nampak banyak problem. Ni menulis tak ikut line. Contoh buku garisan 3 tetap juga masalah. Sebenarnya apa masalah murid tu? Mungkin dia masalah dekat persepsi visual. Visual perception. Dia banyak sebenarnya. Ataupun dia sebenarnya tak ada pun attention terhadap benda tu. Visual dia, dia punya penglihatan. Ataupun selalunya kalau yang tak ikut garis apa semua ni dia banyak visual perception lah. Kalau koordinasi mata dan tangan ni macam mana dia nak menulis, tengok sambil lepas tu tulis kan. Dia sebenarnya masa kita menulis kita perasan tak kita punya mata macam mana? Kita akan ikut kan? Ikut dengan pergerakan pensel kita pergi mana. Dia akan ada pergerakan, dia tak ada mata kita tulis sampai belah kiri kan. Pergi tengah tu stop, tak ada. Dia kena straight. Macam ni lah kan. Penglihatan kita kena macam ni. Dia kena koordinat dengan pergerakan kita punya pen. Tapi ada kanak-kanak dia hadapi masalah dengan midline kat bahagian tengah kan. Dia macam problem. Bila nak midline crossing menulis lepas daripada garisan tengah, dia menghadapi masalah. Pun ada. Okey? Lepas tu macam mana nak buat? Kena buat banyak lah aktiviti midline crossing. Tak semestinya menulis tapi buat banyak aktiviti midline crossing untuk improvekan anak-anak tu keupayaan dia untuk menulis dari kiri ke kanan. Jadi ataupun kena improvekan dia punya mata. Aktiviti yang banyak menggunakan oculomotor control ataupun kontrol kawalan mata. Oculomotor ni sebenarnya adalah salah satu daripada fine motor, bukan sahaja tangan. Sebab dia otot kecil. Kita ada macam lebih pada 6 kot otot dalam kepala kita. Masalah fokus. Bukan ibu bapa saja, macam kalau dekat guru-guru pun ramai yang sebenarnya tak faham konsep menulis. Sebab kita terasa macam nak pergi capai menulis tu sampai masa dia akan capai boleh tulis. Sebenarnya pun guru-guru pun ramai je tak faham flow dia tu. Kan nak capai tu. Puan Syahda, masalah fokus ke visual tu? Ya, visual attention. Visual attention. Masalah fokus ni ada banyak sebab tau. Kalau occupation therapist dia tak tengok kata, sebab satu ni je. Macam ni lah. Kalau kita demam kan, suhu 37.5 kan. Tu kita nampak 37.5 demam. Tapi kalau kita tengok masalah anak-anak ke, masalah emosi ke, masalah apa-apa, kita tak boleh tengok satu. Kita tengok fokus. Mungkin dari segi sensory. Mungkin memang oculomotor control dia tak boleh nak fokus. Mungkin dia jenis orang yang memang suka bergerak, kinestetik. So cara kita tu lebih kepada cara orang yang visual contohnya. So dia tak bagi perhatian. Dia banyak lah. So kita kena guna pelbagai approach dan cara supaya boleh tarik minat anak. Anak saya lebih suka melukis dari menulis. Nanti saya terangkanlah
Lukis ni dia ada banyak lah. Dia lebih kepada expression ataupun menulis ni satu yang lebih kompleks sebenarnya. Dia adalah gabungan simbol. Menulis ni adalah gabungan simbol, tapi melukis tak. Melukis ada free kan, nak lukis apa kan. Dan melukis tu sebenarnya adalah preparation untuk anak menulis. Boleh jadikan preparation untuk anak menulis. Mula dengan free writing kan, biar je dia nak Free gerakkan writing. tangan. Free writing dulu, free writing. Sebenarnya umur berapa? Sebenarnya kita kena tengok umur berapa anak lebih suka melukis. Okey, contoh lain tu umur berapa? Kalau Kak Haiza ni mestilah umur yang 4, 5, 6 tahun lah. So kalau 6 tahun tu masih ada masalah ni, masalah melukis tak ikut line tu, kadang benda tu normal. Cumanya apa lagi baik kita ada aktiviti rangsangan untuk dia. Masalah contoh aktiviti yang berkaitan mata, actually banyak lah. Banyak. Saya boleh terangkan kot sikit-sikit. Kita tengok slide kita dulu sekejap. Ada sikit je lagi. Okey. Ni saya bagi contoh pembahagian pada persepsi visual. Okey. Saya guna bahasa Inggeris sebab susah nak explain kod bahasa Melayu, tapi saya akan cakap lah. Visual discrimination. Daripada mata dia tu dia boleh membezakan apa yang dia tengok. Macam contohnya kita buat word search cari perkataan tu kan. Dia boleh tak tengok discriminate tak mana A, mana B, mana C ataupun gambar. Dia boleh tengok tak? Jadi kalau orang yang ada masalah untuk confuse perkataan, mungkin dia ada masalah visual discrimination. Lepas tu visual memory. Apa yang dia tengok tu dia ingat tak? Kalau dia ada masalah tu, mungkin dia akan ada susah untuk mengingat orang. Tapi biasalah, biasa ni bagi saya kalau lama tak tengok orang tu memang tak biasa tengok. Lama kita tak ingat. Cuma kalau difficulty remembering people ni dalam masa sekejap pun dia tak dapat ingat. Ataupun poor reading comprehension. Dia boleh menyumbang kepada macam kita nak ajar dia mengeja kan, BA bar, CA char. Tapi BA bar tu dia dah lupa. Tak lupa. So macam mana dia nak ingat nak baca? Actually visual perception ni pun sangat berkait rapat dengan membaca lah. Tapi hari ni kita tak cerita pasal benda tu. Visual spatial, dia confuse kiri ke kanan. Dia ada masalah dengan visual spatial sebenarnya. Disorientation in space, getting lost. Dia tak tahu Kalau ke mana. kadang-kadang dia tanya, dia tanya, teacher, mana kanan, mana kiri, dia suka tanya macam Tengok umur. Okay, kalau Kan? macam 5-6 tahun 5-6 tahun sepatutnya dah tahu. Kan? Dah ada Kalau 6 tahun tu confirm dah tahulah. Mana tangan makan? Kita dah tahu kanan. tangan ni ke, dia tak kita okay, tangan ni ke? Dia sebab kanan pun dia still tanya. Tapi tak adalah ramai macam tu kan, dia adalah. Betul. Patutnya 5 tahun dah tahu dah. Kan? Tapi tak tahu. Kita Dia nak pun sure, seorang lain sure kan nak. Dia kata okay, yang this hand. Okay, okay, dia sure. Kalau tak dia akan tanya dulu. macam mana kalau 3 tahun tak suka pen dan kertas? Kalau mewarna 5 minit dia mengajak pasal pen. Bagus. 3 tahun memang tak suka lagi pun memang ada kes tu. Sebab dia baru 3 tahun. Okay. Belum Tak apa. Visual spatial, visual sequential lah. Cakap pun belik-belik. Maksudnya sequence secara bersiri. Dia tak ingat. Daripada visual lah sebenarnya. Visual figure ground. Tak tahu kat mana tempat tu. Figure ground ni macam dia masukkan sesuatu dalam lubang kan. Kalau dia tak ada figure ground, dia tak tahu kat mana lubang tu. Okay, visual closure. Visual closure ni macam kita tulis A kan. Macam ni lah. Kita buat macam ni kan. Contohnya macam ni lah. Saya tulis macam ni. Dah tahu tak? Ni huruf apa? Kita boleh imagine kan? A lah. Ada orang dia tak boleh. Visual motor integration ataupun integrasi antara visual dengan motor. Yang ni pun ada masalah. Sampai kan dia tak boleh nak menulis lah. Koordinasi tangan dia tak ada. Ataupun kawalan pensel. Dia tak boleh.
Dia lemah. Okay, dia lemah. So yang ni habis lah yang teori tu. Saya nak bagi development lain pula. Banyak pula kan. Sebab handwriting is complex sebenarnya. Ni. Perkembangan pra menulis dan menulis dalam kalangan kanak-kanak. Yang ni saya ambil daripada saya punya buku teks yang saya belajar 10 tahun lepas. Okey. Pada umur 10 hingga 12 bulan, budak hanya pandai menconteng saja. So normal. Kalau anak kita conteng dinding pun adalah normal. Kalau anak kita conteng dinding, maksudnya bagus development dia tu. Cuma kita sakit hati sebab dinding kita saya pun sakit hati. Saya baru je lepas fasa anak saya tak menconteng dinding, tiba-tiba saya dapat baby pula. So baby tu dah menyambung tradisi menconteng dinding lah. Okay. Sebab kenapa dia conteng dinding? Horizontal plane dengan vertical plane. Macam on paper dia melintang kan. Horizontal lagi senang, itu yang jenis menegak tu lagi senang nak conteng. Dia just macam tu je kan. Boleh bagi idea tau, kalau conteng dinding ni cara antara yang berkesan lah, ya. Boleh belikan kertas majung tampal kat dinding. Betul? Jadi buat dia masuk ke dinding tu dia macam saya tampal manila card. Melekat ke apa kan? Kalau anak sikit kan. Kalau macam paper kan murah-murah je. Sebab kadang-kadang anak dia lasak. Bila dia conteng kan, koyak kena tembus. Manila card bagi better lah. Umur berapa anak patut kita risau kalau anak tak menulis? Sebenarnya kita boleh risau, tapi tak semestinya handwriting tu bermula dengan pensel dan pen. Faham tak? Boleh je kita nak risau umur 3 tahun anak kita tak pegang pensel. Betul. Mungkin anak kita, kenapa dia tak nak pegang pensel? Anak orang lain pegang kan? Kenapa dia tak nak mewarna, anak lain mewarna? Kenapa dia tak nak pegang ni, tak nak pegang pensel ni? Kan? Kita boleh mula fikir kenapa, macam mana kan nak buat. Tapi kalau dah umur 7 tahun, anak kita masih tak nak menulis, yang tu betul-betul kita kena tak risau. Sebab tu dah development lain dah. Sebab development yang di bawah ni 0 hingga 6 tahun. Bila dah development 7 tahun ke atas, yang tu kita dah boleh mula risau lah. Kenapa dia tak nak langsung menulis, tak nak menulis. Sebab 7 tahun ni dia punya pemikiran pun, cognitive level pun dia dah naik ke satu tahap lain dah. Lepas tu, kalau kita nak assess anak kita sebenarnya ada masalah pembelajaran atau tak, ia adalah 7 tahun ke atas. Tak ada anak yang berumur 6 tahun ke bawah yang didiagnose sebagai disleksia dan sebagainya. Tak boleh lagi kita nak cakap. Disgrafia ke, diskalkulia ke, tak boleh lagi. Sebab tu masih dalam waktu development dia. So kita boleh buat banyak aktiviti pra menulis dengan anak-anak. Tak semestinya menggunakan pen dan pensel. Tu yang OT selalu tekankan tu, main untuk rangsang anak menulis. Sebenarnya kita boleh, macam contoh anak kita 10 hingga 12 bulan scribble on paper kan. Kita boleh bagi pelbagai jenis pensel. Yang pegangan besar, pegangan kecil. Sebab masa ni umur dia ni pencil grab dia macam ni lagi. Kan? Tapi kalau dia pegang benda yang besar, dia pegang macam ni. Kan? Dia pegang marker, pegangan dia lain. Dia pegang pen, pegangan dia lain. So 10 hingga 12 bulan kita dah boleh rangsang dengan kita tengok development dia. Saya suka kita tengok pada teori dulu. 10 hingga 12 bulan scribble on paper kan. Anak aku sepatutnya dah boleh start ni. Contoh awak ada baby kan. Dah boleh lah mula kenalkan dia. Tak ada masalah. Cuma cari tempat lah. Lepas tu dia kata 2 years. 2 years imitate horizontal. Horizontal ni garisan menegak. Vertical garisan melintang. Circular marks on paper. Maksudnya dia dah boleh. On 2 years. Dan memang ada dalam saya punya Denver lah. Saya punya Denver sekejap. Ni yang kami guna screen ni lah, screen Denver ni kita akan access anak tu. Kita akan tengok anak tu dah boleh menulis tahap mana kan. Kalau
Dia 2 tahun. Dekat fine motor dia 2 tahun, dia dah boleh buat apa. Dia dah boleh buat apa. So kita akan tengok. Scribble memang umur 12 bulan. Okay. Kopi bulatan umur 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, macam tu. So kalau anak kita imitate ni adalah kita tulis dulu, dia tiru kita. Tu imitate. Imitate. Kita buat macam ni, lepas tu anak kita pun buat. Tu adalah imitate. Tu bukan copy tau, tu imitate. Okay? Kalaulah dia akan mula start dengan menegak dululah, menegak. Lepas tu baru vertical, baru circular, bulat. Seawal 2 tahun. Bukan makna kata 2 tahun ni confirm lah kena dah. Kalau tak dapat ni memang lemah lah anak saya. Tak semestinya tuan puan. Tak semestinya dia start 2 tahun. Okey. Umur 3 tahun. Copy, vertical, horizontal and circle. Copy. Apa maksudnya copy? Copy ni daripada whiteboard ataupun daripada paper, dia tengok guna mata dia lah. Lepas tu masuk dekat visual perceptual lah. Maksudnya tengok, dia masuk ke otak dia kan. Ini bentuk bulat. So dia boleh copy. Kita tengok dia boleh copy tak? Macam tu. Lepas tu 4 hingga 5 tahun. Apa dia? Copy, cross. Baru pergi ke cross. Cross yang X tu kan. Right oblique line, condong kanan. Lepas tu 4 segi. Lepas tu condong kiri. Lepas tu some letter and number. Barulah boleh copy letter and number, huruf dan number. Okey, saya nak tanyalah cikgu-cikgu yang ni kan. Letter, huruf, bukan. Huruf Jawi ke huruf Rumi yang susah nak tulis? Boleh cakap lah pengalaman-pengalaman kan, ada yang ajar Jawi kan. Umur berapa betul tanpa? Okey, Puan Nur Jamila, 5 tahun, Mira masih normal. Huruf apa yang lagi susah mengikut yang kita dah cerita tadi lah. Orang tu akan start macam ni dulu, macam ni dulu kan. Huruf Jawi ke huruf alfabet Rumi yang susah nak tulis? Ke Cina punya susah? Kalau anak saya Jawi kat ni. Jawi. Kalau ikut biasa pun Jawi sebab Jawi dia tak ada vertical, dia tak ada ni. Kalau Rumi dia kita cross konsep apa? Vertical, horizontal, lengkung kan. Something like that dia boleh. Betul. Jawi sebab Jawi dia banyak curve. Dia curve dia banyak curve. Dia So kalau budak tu tak dapat tulis Jawi dengan tak sebagus dia tulis Rumi kan. Balik kepada pre-writing tu, buat dulu yang stroke, yang copy tu kan. Buat yang tu dulu. Maksudnya selalu buat latihan bulatan, curve punya latihan. Jadi benda tu yang akan bantu dia untuk tulis Jawi. Kalau kita duk asyik bagi buku yang betul. tulis Jawi. Kalau Faizah. Kalau Jawi tu memang dia yang memang Jawi, dia macam mana pun dia latih to be penulisan tu penting. Daripada huruf tunggal pergi kepada dua kan. Sambung kan. Tu kata baru dia bersambung. Bersambung tu pun kalau macam 6 tahun tu dia dah okey lah sebab apa? Dia dah faham. Kalau kita kata ekor buang, tinggal kepala kan. Tu dia dah faham lah. Tapi kalau macam 5 tahun dia macam kopi je. Betul, kopi. Kalau macam huruf biasa, kalau macam huruf abjad biasa tu senang. Kalau macam kata telinga, dia dah merangkumi kepada huruf A, G, tinggal tambah ekor kan. Betul. J, G, macam P, macam tu lah. Jadi tapi dia punya asas dia sama, telinga je. Telinga tapi dah menghasilkan beberapa huruf. Huruf Jawi kan, betul.
Nanti kita boleh invite apa ustazah untuk Kalau ajar. yelah kalau Jawi biasa kalau nak sambung kita cakap lah ekor tak ada kan, rumah dia satu hilang, macam scene kan, gigi besar tak ada, macam tu lah. Menarik tu, menarik. Menarik sebab kan dia cikgu ni dia pengalaman dia ni memang pengalaman dengan budak tu, dia observe banyak tau. Macam saya dia sih one to one lah, one to one to certain klien kan. Dia tak sebanyak yang cikgu tengok lah. Okay. Tapi pada saya asas ni penting lah saya. Asas ni penting lah. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebab kita, yang saya baca lah, kalau saya salah betul lah. Maksudnya dia ada certain level anak ni, maksudnya sampai umur 8 tahun ke 9 tahun, benda tu kalau dah lepas dah kita tak boleh patah balik dah. Maksudnya lambat lah kita nak observe dia. Jadi bila dah 8 tahun tu baru mak ayah gelabah, so macam dah terlambat lah pada saya lah. Macam pencil grip pun kalau dah 8 tahun ke atas tak boleh betulkan dah. Kalau kecil-kecil ni boleh. Lepas tu dia Puan Syirain tanya, Puan Sai anak saya 6 tahun. Bila menulis perasan prefer menulis uppercase sebab uppercase lebih senang daripada lowercase. Okey, bila tegur dia akan menulis dalam lowercase tapi ada possibility untuk mix up, untuk campur. Puan ada suggestion macam mana? Bagi saya, kita balik kepada banyakkan latihan pre-writing sebab lowercase ni banyak curve. Kalau perasan lah. Ya ke? Maksudnya kita Puan buat dulu latihan-latihan yang macam dalam ni ada tak? Nanti saya tunjuk buku ni lah. Latihan-latihan tu. Masalah cikgu bantu murid. Parents yang tak sabar dia tulis terus pada buku anak. Dia takut cikgu marah anak dia kalau tak siap. Puan Syira boleh bagi banyakkan pre-writing dekat dia dan banyakkan aktiviti visual perception. Ni kita kira Puan Syira punya anak tak ada problem sensory lah. Kita kira dia typical punya budak lah. So menulis pun tak semestinya kita guna pen, kita boleh tulis atas beras, atas pasir, kita boleh cuba guna medium-medium lain yang interaktif untuk dia. Okey, bulat dekat pasir, bulat dekat tekstur yang berbeza-beza kan. So, kalau guna dulang, tabur garam, halus. Boleh. Tepung-tepung, dia menyeronokkan. Menyeronokkan lah. Tapi kalau kat rumah kan PKP ni ke kan, make sure space tu kita senang cuci lah. Macam saya suka buat dekat luar rumah saya. Saya pun faham dilema mak-mak nak buat tapi fikir siapa yang nak kemas lepas ni? Kan? Tapi anak main comot apa main kotor mesti play. Memang best. Kalau dekat center saya pun kita usaha. Memang kena komit nak bersihkan. Itulah yang best, itulah dunia dia. Dan dalam macam kami di center kami ramai kan, kami guna dulang lah, seorang satu dulang kan. Habis talk ni kita pergi Eko cari dulang. Cari garam kan. Bukan apa, tepung. Kita terus buat. Lepas ni terus buat update dekat group ke kat Facebook kan. So boleh increase awareness lah kepada orang lain. Sebenarnya one of kenapa saya dengan Puan Sheila ni kata apa kita nak buat kan. Kita nak make something to community. So kita bagilah tahu pasal benda-benda ni. Okay, saya nak sambung. Umur 6 tahun boleh copy triangle. Umur 6 tahun. Point on name. Boleh point dekat nama. Contohnya nama sini Saida. Dia tahu ni nama dia. Ni nama dia Saida kan. Macam anak saya Sofia, dia tahu lah tu nama dia. Tu bukan kira tulis lagi nama tapi tahu point dia cam tu dia dah ada memori yang tu huruf-huruf bentuk macam ni nama aku. That's my name. Okay. Copy small lowercase, most lowercase and uppercase letters. Okay, mengenam tahun. Alright. Okay, ni sebenarnya pre-writing skill checklist ni ada banyak dekat sumber lah. Kita je lah, kita kena racin
Sebenarnya satulah kerajinan kita lah. Kalau kita tak nak print ni pun tak apa. Kita buat worksheet dengan tangan kan. Kita buatlah sambil-sambil main dengan anak kita. Tahu tak anak ni untuk 1 tahun berapa minit dia punya attention? Siapa tahu? Berapa minit sepatutnya ada attention? Kalau setahun? Setahun berapa minit? 15 minit. Kalau tanya clear siapa siap. So kita suruh OT explain lah. Pasti lah. Oh, 3 hingga 4 minit. Perasan tak satu kelas dekat duration kelas dekat tadika berapa? Berapa minit? Duration dalam 30 to 40 tapi sebenarnya activity Kan. dalam 15 to 20 minit je. Betul. Attention, fokus dalam 15 minit to 20. Itu pun Yeah. kalau 5-6 tahun. Kalau lagi small macam 3 dengan 4 mungkin dalam 10 to 50 minutes attention. Ikut kajian hanya 4 minit lah untuk 1 tahun. So kalau anak kita tu 4 tahun boleh maintain kau, memang power lah anak kita. So kalau 6 tahun tu, kalau 10 minit dia tak lepas, 10 minit pun tak lepas, maybe something wrong lah. So kena ada rangsangan. Kalau dia boleh maintain to 20 minit to 24 minutes means normal. Jadi ini adalah contoh pre-writing checklist. Sebenarnya ada banyak sebenarnya sumber. Kita yang kena rajin sikit lah. Saya cakap kat diri saya sebenarnya sebab saya bukan sahaja ibu tapi saya juga seorang yang menggunakan media sosial tu ajak orang. So saya pun ada banyak, saya sama je dengan parent-parent lain. Maksud saya semua parent sibuk. Semua parent sibuk. Okay. Alright, yang ni saya ambil kat internet, saya cakap ni boleh cari juga kat internet. So boleh tengok anak anda dah tahap mana, pre-writing line. Ni bukan cerita handwriting lagi. Handwriting sebenarnya ada banyak, ada legibility, boleh dibaca ataupun tak, ada speed. Speed ni maksudnya kelajuan dia menulis. Sama ke tak dengan orang lain, ke tulis lambat sangat. Lepas tu ada sizing, ada size. Itu adalah handwriting. Ni adalah saya nak cerita pasal asas, so saya cerita pasal pre-writing dan juga asas-asas sensory. Okay, yang ni pula typical development of pencil grab. Okay, pencil grab pun ada. Sebenarnya daripada kecil lagi sebenarnya dah ada grab sebenarnya tapi tak matured. Pada umur 10 bulan anak kita boleh pincer grab macam ni. 12 hingga 15 bulan palmar supinate. Palmar supinate ni dia adalah istilah medical lah. Palmar ni palmar. Supination. Kami ada istilah pronation, supination yang itu kalau cerita tu adalah istilah-istilah term yang kami belajar lah, medical term. Ni palmar supinate grabs. Macam contoh gambar. Lepas tu dia pergi kepada digital pronate grab. Nak tengok gambar lah senang. Macam ni. So normal lah untuk 2 hingga 3 tahun. Lepas tu pergi ke quadrupod. Quadrupod ni apa maksud dia? Dia menggunakan 4 jari. Quadrupod dalam 4 jari. Dia tulis tu ada 4 jari. Untuk 3 hingga 4 tahun normal. Okey. Lepas tu dia pergi kepada tripod. Dynamic tripod. Apa maksudnya dynamic? Maksudnya wrist dia pergelangan tangan kan, wrist. Dynamic, boleh bergerak macam ni. Bila kita menulis perasan tak, kita akan banyak gerakan kita punya wrist. So kalau budak tu dia tulisan dia kita nampak something wrong, kita kena tengok lah dynamic tak dia punya pergelangan tangan. Kuat tak seni dia kat atas ni, dan macam-macam lagi benda yang menyumbangkan kepada penulisan. Okey. Ada orang sampai besar, even dah kerja, tulis macam ni. Macam mana? Macam ni, ada kawan saya. Ada tulis macam ni. Macam ni tau, tapi dia memang selesa. Tapi sebenarnya benda ni tak ergonomik lah untuk dia, untuk tangan dia. Tapi dia selesa. Ada yang tulis macam ni. Macam ni kan. Tapi benda tu tak bukan pegangan yang betul. So ada pernah tengok tak ramai sekarang jual pencil grip corrector. Pencil grip corrector.
Yang macam saya tak ada, saya tak pernah beli. Yang ada bentuk tu kan, nanti jari dia masuk sini. Kalau approach OT, Ni untuk yang ada macam problem ataupun anak-anak normal pun boleh je mulakan dengan yang tu. tak payah mula pun tak apa. Tak payah mula. Bukan. Benda tu dia nak encourage untuk dynamic tripod grab. Kan? Betul tak? Betul puan. Anak murid saya, murid 14 tahun, tulis dengan cara genggam tapi tulisan cantik. Ya betul. Itu memanglah betul cantik tulisan dia, tapi dia punya grab tu tak tepat lah, dia punya tak mengikut perkembangan. Tapi 14 tahun tak boleh betulkan dah grab pencil. Ni untuk yang ada murid-murid yang 6 tahun ke bawah, kita boleh tengok. Okey, pencil corrector tu kami hanya bagi kepada contohnya dia dah 6 tahun, dia memang ada masalah otot dia ke dekat otot ni kan. Ataupun kami banyak aktiviti yang kuatkan otot tangan, banyak aktiviti in hand manipulation. Kami akan bagi aktiviti sensory untuk tu. Kami tak letak lagi pencil corrector tu. Kalau anak kita 5 tahun, kita tak perlu lagi nak kenakan pencil corrector. Sebab anak kita masih dalam development. Lagi bagus kalau kita main sepit-sepit, kita main benda yang banyak untuk bantu tangan dia dengan visual dia. Unless kami ada juga guna dekat anak-anak berkeperluan khas ni. Bila dia dah 6 tahun kan, dia masih ada masalah, kita try juga guna. Kalau benda tu bantu dia, kita suggest parent untuk beli. Kalau benda tu tak perlu kan, belum masa dia, kami tak suggest lah parent untuk beli. Sebab benda tu kami lebih guna approach melalui yang bawah tu lah, yang dasar-dasar tu. Yang tu kita panggil alat bantuan. Tapi depends on parents lah. Depend on parent. Kalau nak beli juga, no problem, tak ada masalah. Tapi buat juga aktiviti-aktiviti fine motor, gross motor yang membantu dia untuk menulis. Okay? Dah pukul berapa kita ni? Saya tak tengok pun jam. Sekejap. Ada sikit je lagi. Okay, good posture. Kalau tuan-puan perasan, meja dia tak tegak. Tegak ke apa ni? Meja dia ada ni sikit. Tapi meja kat Malaysia ni tak ada lah benda ni. Cuma kita boleh ada bantuan lah untuk ni. Ini adalah ergonomic punya handwriting lah. Maksudnya yang membantu untuk anak kita menulis dengan secara betul. Posture yang betul. Both feet on the floor. Kaki cecah on the floor. Kalau anak tu rendah, kami akan letak bangku lah dekat bawah kaki dia. Okay. Jadi dia punya ankle ni 90 degree. Dia punya buku lali ni 90 darjah. Lepas tu elbow off the edge of desk. Dia punya ni. Tengok dia punya siku. Sit back in chair. So tengok dia punya kerusi. Shoulder slightly forward. Bahu ke depan sikit. Proper desk height iaitu ketinggian. Tapi benda ni tak berapa boleh nak apply lah. Kalau kita ada standard punya meja kan. So kita boleh modify. There is always way to improve lah. Modify. Lepas tu untuk pegangan tangan kanan, tangan kiri. So tengok tak? Penggunaan dua-dua bilateral hand movement sangat perlu untuk kita menulis. Bukan satu tangan dia. Satu stabilize paper, stabilkan kertas. Satu lagi tulis. Okay, ni saya bagi contoh. Kalau contohnya dia tu memang ada masalah dengan kedua-dua belah tangan, bilateral hand movement. Maksudnya pergerakan tangan, pergerakan kedua-dua tangan kan. Maksudnya alternate pun tak boleh, ataupun kiri kanan sekali jalan pun tak boleh. Dia pun ada masalah untuk menulis sebenarnya. So kita kena banyak aktiviti muka tangan macam menggunting. Menggunting tu ada banyak manfaat dia. Belilah gunting-gunting yang khas untuk budak-budak. Lepas tu yang tak tajam. Lepas tu gunting. Gunting pun ada dia punya development. Contohnya straight dulu. Kita gunting straight dulu. Baru kita boleh gunting curve. Baru kita boleh gunting shape. Benda-benda tu pun boleh membantu untuk
proses menulis, handwriting. Okay, so sebenarnya apa-apa aktiviti yang ke arah handwriting ada banyak. Okay, tak ada dah habis lah saya punya ni. Macam mana saya keluar Ustaz right. Itu adalah saya punya slide lah saya buat ni. So, saya nak tengok chat. Ada tak yang saya tak cover ataupun yang tuan Ada, rasa? Apa dia? Jadi terlepas kot. Ada daripada Liana ni dia tanya, ada tak exercise untuk atasi masalah menulis tak boleh lama? Anak dia selalu komplain malas lah nak menulis. Ada cara tak exercise? Umur berapa dah? 5 tahun? Lama tu berapa lama? 5 minit? 10 minit? Berapa lama? Boleh respon Liana? Anak dia umur 6 tahun tak silap saya. 6 tahun. 6 tahun. Dia anak kawan saya dulu ni dekat ITM dulu ni. Anak Sama. 5 minit? 5 minit. 5 minit tu sekejap lah untuk budak 6 tahun. Masalah apa lah tadi? Tak ada menulis recommended gunting. Sebenarnya tak ada, ada gunting tu dia budak tu tak kuat tangan kan, so dia tak boleh buka tutup tu, dia ada satu gunting yang boleh bantu dia bukakan balik kan. Tapi kalau budak tu tak ada masalah, gunting biasa pun boleh, gunting budak-budak. Okay, sorry saya Nurul Jamila untuk sharing nak mungkin sharing saya tu berguna untuk parent lain. Anak saya memang ada masalah menulis. Kita realise masa PKP hari tu because all the while saya dengan husband memang mungkin kita letak semua responsibility tu dekat cikgu, and until finally bila PKP anak tu dengan kita baru kita nampak okay, anak aku ada problem. So what happened is dia sebenarnya kita daripada kecil kita perasan dia suka tangan kiri. Maknanya dia ambil barang ke tangan kiri. Kalau dia bagi makan ikan pun dia akan kauk makanan ikan tu, dia lempar dalam kolam pun dia akan bagi tangan kiri. Tangan kanan tu macam malas. It's just that banyak ke kiri lah. And then bila dia menulis, dia buat kiri, saya force dia untuk tukar ke kanan. Maknanya saya cakap dengan dia, susah nak ajar dia tangan kiri. So saya force dia ke kanan, and turn out cikgu dah start message saya informing that Puan, kita this is not alarming you that your kids is a problematic kid ke tak. Dia kata cuma nak bagi tahu anak-anak lain yang dah tadika setahun ni diorang dah boleh macam-macam lah, dah boleh mewarna, dah boleh ABC. Saya masih ada problem, dia tulis tangan kiri dan halfway dia akan tukar tangan kanan. Lepas tu dia boleh pass balik pensel tu tangan kiri dan lebih kanan. So kiri kanan cikgu is getting worried in the sense of dia tanya kenapa benda ni pernah berlaku, dia kata, tapi dia jarang ada murid-murid yang menghadapi benda ni. So dia tanya ada apa-apa ke kat rumah yang saya buat causing this. So then I realised it is actually started from me. Saya force dia anak untuk guna tangan kanan when it's actually mungkin dia lebih ke arah tidak lah. Dia lebih kiri. So benda tu telah menyebabkan development anak jadi slow. Dia bila kita nampak dia pegang pensel pun kadang-kadang tu boleh jatuh. Terlepas macam tu je dia punya pensel. So tapi masa tu dalam PKP kita berhubung dengan satu center. Owner of the center tu husband punya kawan. Jadi dia memang semua macam yang Puan suggest ni, all the writings, ada main tulis dalam pasir. Kadang-kadang bukan tulis apa sangat pun, just nak get used dengan tangan dia tu kan. So now kita dah nampak kita terpaksa tahan lah dengan 3 bulan that kind of activity, dan now baru nampak dia nak ke kiri balik, and he's happy to do his free sketching. Dia freehand sketching lah, dia tulis tu masih ada mirror, masih ada kecil besar, tapi
at least he is settled to left hand. So right hand dia, center bukan kata dia, center kata sebenarnya rare lah budak boleh tulis tangan kiri tangan kanan pun boleh menulis, tetapi walaupun benda tu rare sebenarnya tak bagus. Dia cakap tak bagus sebab budak tu jadi itulah, dia tulis kiri lepas tu sambung kanan pula pensel kanan. So dia kata sebab take it in a good way, biar dia menulis tangan kiri, but when as he grows up, maksudnya macam katalah dah belasan tahun, he can actually write tangan kiri and using calculator tangan kanan at the same time. So bilateral hand movement lah, maksudnya bilateral synchronized punya movement lah. Yes. So saya join ni pun saya nak double check what I did yang yalah kita PKP. So masa kita realise benda tu berhubungan center pun semua pun main WhatsApp je. Lepas tu record hantar. So kita tak comfortable. Now dah habis PKP ni tiba-tiba KL where the center was located kena sambung pula. Jadi saya tak ada chance nak ke KL nak masuk tu lah daripada Melaka ni. Oh jauhnya pergi. Kat Melaka ada banyak center sebenarnya. Itulah kita tak tahu sebab asyik kerja now that I think I mean me and my husband we finally settle down. So saya cakap Okay. Kenapa dah tak dengar dah? Tapi dia tak ada masalah midline crossing lah. Means dia tulis tu boleh terus kiri ke kanan tu tak masalah lah. Lama tak dengar lah. It's a one side cikgu sorry. Okay, at one side cikgu yelah dia ada responsibility dia di sekolah, tapi ibu bapa tu tak boleh letak everything kat cikgu Pam. Macam tu lah. To get that's a big lesson learned to me. Ya, kadang-kadang kita tak aware yang kita ingat anak kita develop spontaneously tau. Maksudnya lepas ni mesti, contohlah lepas merangkak mesti berjalan spontaneously, maksudnya tak perlulah kita nak rangsang ke apa kan. Actually kita rangsang pun sesuatu yang bagus sebenarnya. Bukannya kata kita nak tunggu anak kita lewat kita baru nak rangsang. Tak juga. Kita boleh rangsang walaupun anak kita tipikal maksudnya. Anak 5 hingga 7 tahun memang suka buat gunting, sampai gunting mak dia buat potong sayur dekat dapur. Anak saya pun suka sampai dia gunting rambut. Yang tu lebih kepada penegasan kita lah sebagai parents. Tapi saya nak cerita kata menggunting pun boleh bantu dalam handwriting. Okay, anak 5 tahun sejak PKP hari tu memang lambat perkembangan. So parents kena find out apa yang dia lambat. Lepas tu kat mana yang dia lambat. So daripada situ boleh search on aktiviti-aktiviti yang boleh bantu dia. Boleh bantu dia secara bermain. Saya sebab kita kat rumah kita tak boleh nak buat jadual macam sekolah. Kan? Kita ada parents ada benda parents nak buat, anak-anak pun ada perlu kita settle down juga. So kita kena ada rutin lah, maksudnya saya pun ingatkan diri saya juga. So kita boleh lah keep on sharing kan. Okay, macam contohlah saya tak pernah keluarkan buku lagi sebab saya belum keluarkan buku lah. Saya InsyaAllah lah doakan lah kan. Saya punya penulisan tu baru satu je orang share kan dekat majalah. So saya tengah belajar lah untuk ni. So contohnya kalau ada buku, ini kawan saya hadiahkan kat saya. Dia kata Sa'i tengoklah SOT kan. So saya OT, saya rasa rugilah saya tak hasilkan buku. Tapi ni adalah buku-buku ni. Actually dekat Google pun ada banyak worksheet. Yang buku ni dia ada tulis 125 latihan kawalan pensel. So motor coordination. So bila saya tengok buku ni, which is menarik lah, ada color-color dan sebagainya. Tapi dia agak high jugalah dia punya orang kata skill dalam ni. Tapi kita boleh tengok lah, parents boleh tengok yang mana dia perlu pergi dulu. Contohnya anak baru umur 3 tahun. So maybe dengan latihan, contohnya latihan mana? 3-4 tahun lah. Kalau 2 tahun ni tak boleh lagi.
Contohnya latihan simple yang ni kan. Yang ni so bolehlah dia guna. Kalau zigzag tu mungkin yang lagi advance, umur yang lagi advance. So bagus sebenarnya, ada banyak baguslah inisiatif mana-mana pengeluar buku ni sebenarnya untuk membantu anak parents. Cuma parents pun kena ada pengetahuan lah tentang perkembangan handwriting ni macam mana. So kalau saya, kalau parents guna buku ni boleh rujuk saya lah, maksudnya dekat page mana mengikut umur masing-masing. Sebab ada yang susah, ada yang senang, kompleks. Okay, saya nak tanya, okey tak? Rasa macam membantu tak sebenarnya apa yang saya share ni? Membantu tak parents semua? Sebab kita nak apa? Nanti saya nak serahkan kepada Puan Sheila lah. Untuk saya punya ni, saya dah habislah slide saya. Saya harap benda-benda yang saya terangkan ni boleh bantu kita lah as parent. Kita as parent untuk bantu anak kita untuk menulis. Okay, kalau betul anak ada problem, boleh rujuk occupational therapist lah. Macam saya dekat Alustar. So tak bolehlah rujuk saya kalau jauh-jauh. Cuma saya boleh cakap pergi jumpa occupational therapist untuk analyse anak-anak anda punya performance. Analisis dulu sebab kena ada objective assessment yang boleh menentukan anak kita ni sebenarnya memang ada masalah menulis ataupun tidak. Ataupun memang belum tahap umur dia lagi. So kita masih boleh rangsang dia. Macam tu kan. So ada apa-apa lagi tak? Ada yang nak make a last speech ke? Supaya ada yang nak bercakap ke? Saya Jamila tadi. Puan Jamila Saya ada question on your slide. Kejap tadi slide nombor berapa ya? Bawah sikit lagi. Ada satu yang, that table yang kelabu tu atas. Ni. Okay, saya nampak semua yang visual discrimination apa benda. I think some of it is reflected to my son. Tapi untuk tiap-tiap visual punya contoh problem, ada tak list of macam mana saya nak cari ke ataupun ada ke list yang aktiviti yang sesuai untuk improve, macam contoh improve visual discrimination. How do I search? Nak search anda apa macam? Sebenarnya banyak lah. Macam visual discrimination ni, puan boleh cari activity word search. Ataupun kalau anak-anak kita tak pandai lagi words, kita boleh cari gambar. Betul, benda tu pun boleh. Ada banyak sebenarnya dekat internet. Puan type je. Nak cari visual discrimination activity. So puan tengok ada visual memory. Maybe you can print out. Saya tak tahu kot. Mami Hana ada buku ke? Saya tak sure. Buku-buku tu kalau tak ada boleh tengok. Ini yang kita nak buat kan Kak I? Sebenarnya kita nak buat yang ni kan, kita nak perkenalkan aktiviti lah kepada parents supaya boleh rujuk lah, senang untuk kita rujuk apa aktiviti yang sesuai dengan masalah anak. Tapi itu next session lah sebab kita nak cover semua, kita tak sempat lah. Nanti grup tu kami akan kekalkan. Lepas tu kami akan share lah apa benda yang boleh bantu kita as parents. Sebab kalau kita tengok kadang-kadang dalam satu worksheet tu dia dah cover banyak item visual sebenarnya. Nanti saya akan explain yang ni boleh untuk item apa, Puan Nur Jamila. Saya Puan Sheila akan share supaya kita boleh buat untuk anak-anak kita. Actually untuk anak-anak lah sebenarnya.
untuk anak-anak kita, untuk taska ke. Taska boleh print out ataupun boleh guna untuk tambah baik lah. Saya tahu orang taska dia dah ada belajar dekat kursus pemata tu kan. Tapi tu superficial lah. Kalau yang lagi-lagi dalam kot pengusaha dia nak improve ke apa kan, boleh lah. Kita akan sama-sama sharing dalam tu. Yang ni Visual Motor Integration. Kalau Visual Motor Integration dekat buku latihan pensel ni pun one off lah, one off contoh. Nanti kita akan sharing lagi sebab kalau kita nak bagi tahu satu-satu pun tak cukup masa lah. Okay? Macam aktiviti-aktiviti pun mungkin bukan worksheet, mungkin aktiviti lain yang boleh improve visual sebenarnya. Yang kita kata aktiviti ni boleh macam contoh cari barang kan. Puan letak banyak-banyak barang, lepas tu cakap mama nak, contohlah puan letak campur-campurkan barang, alfabet ada mainan ada, okey mama nak apa, nanti anak kita cari. Ataupun letak barang ni dekat atas, letak barang ni dekat bawah, letak barang ni dekat mana. So benda tu kita dah ajar apa? Kita dah ajar kita cari barang, kita ajar dia ref, light, ups and down. Benda tu adalah aktiviti yang meaningful, functional activity yang kita cover banyak-banyak aim sebenarnya, banyak matlamat. Contohnya kita main puzzle dengan anak kan. Tu one of visual perceptual punya aktiviti. Puzzle macam mana yang orang kata untuk umur ni kan 3 tahun. Yang mana yang puzzle yang sesuai untuk dia kan. Tu ada banyak aktiviti. So lepas ni boleh keep in touch lah kan. Sebab kita pun baru saling kenal mengenali kan. Kecuali adalah yang saya kenal kat sini. Okey, ada lagi tak? Saya nak bagi dekat Puan Sheila lah, yang saya punya dah habis lah saya punya simple talk ni. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama semua. Saya harap lepas ni kita boleh jumpa lagi untuk next kelas ke apa kan, untuk kita sharing ilmu. Okay? Saya like ni boleh request ke ni private saya boleh saya bagi je. Okey. Bagi. Saya secara technically nak membantu lah. Slide ni saya bagi dekat grup tu. Grup tu ya. Saya bagilah. Saya macam bagi saya kita nak bagi free sharing ni sebab nak increase awareness. Kita nak bagi macam bagi benefit untuk parents. Dan parents pun boleh share kepada semualah benda-benda yang dapat kat sini. Cumanya saya akan bagi dekat group lah PDF. Ini apa ke kita? Okay. Puan Sheila. Okey. Sebab ilmu tak. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Puan Saidah kerana sebanyak sebenarnya. Saya rasa semua yang ada dalam ni dapat manfaat. Betul tak? Betul. Okey. Betul kan? Okey, jadi saya pun sebenarnya tak pernah terfikir langsung benda-benda macam ni. So bila PKP betul macam satu sahabat kita cakap tadi, bila PKP baru kita tahu benda tu kan. Selama ni kita macam serahkan segalanya pada cikgu. Tapi saya juga seorang pendidik, jadi kita tahu tugas kita ni sebenarnya macam kita ada limitasi lah. Kita tak boleh nak fokus kepada belajar secara individu. Kalau dia ada masalah, kita tak boleh nak bagi fokus pada dia seorang je sebab kita juga ada silibus yang kita perlu habiskan untuk belajar lah. Jadi kita sebagai ibu bapa ni memang perlu ada ilmu yang untuk anak-anak ni. Sebab pada saya memang sangat penting lah. Tapi biasalah ibu kan macam parents sibuk, jadi kita tak tahu. Macam ada sahabat kita dari Puan Jamila juga tanya, nak cari macam mana? Guna keywords yang macam mana nak cari? Kita tak tahu benda-benda macam tu di luar bidang kita. Okey, jadi macam saya dalam bidang IT, so kita tahulah keyword search nak search macam mana. Okey, tapi yang di luar bidang ni tak tahu macam mana nak cari. Yang lagi rasa macam kesian, tak sedar langsung. Okey, balik bila kita pun sibuk dengan kerja kan, kita pun anak-anak bising kita nak suruh senyap. Kita cakap okey pergi ambil homework buat.
kita suruh dia buat, kita buat kerja. Menaik depan laptop ke apa kat dapur masak tu kan. Anak kita dia tak tahu. So macam mana dia nak meneruskan lah. End up bila dia masuk alam persekolahan, so baru kita tahu, kita pun stres lah. So kita nak atasi benda ni dari awal lagi. Itu adalah sense saya lah. So bila saya pun tak kenal sebenarnya Puan Saidah. Ini first time lah saya jumpa Puan Saidah. Tapi daripada perkongsian dia saya dapat rasa kami ada satu persamaan di mana kita nak bagi awareness kepada parents kat luar sana. Okey. Jadi rasa macam membantu tak kalau macam kita nak ketengahkan aktiviti ni kepada, saya rasa lebih dekat dengan ibu bapa lah. Macam cikgu dia ada syllabus dia. Tapi tak semua dia cover, jadi membantu parents. Sambil buat kerja, kita dah ada jadual. Okey, apa yang kita nak bagi dekat anak, kita nak bagi aktiviti yang macam mana. So kita ada tempat rujukan. Macam saya, tak bolehlah nak rujuk. Okey, stay rujuk kepada Puan Sa'i. Okey, Puan Sa'i akan guide kita lah. Okey, kalau macam ni aktiviti macam mana. So kalau bermasalah, okey, contact siapa, contact person lah. So kita sama-sama sharing, kita ada tu macam contoh Teacher Zaidah banyak tadi kan berkongsi apa yang dia bantu pelajar dekat center. So kita ada ustazah macam mana kenal kepala Eko tadi kan. So kita ada parents macam-macam. Okay, jadi lebih membantu lah. Tak adalah kita rasa macam lost kan. Bila start tak tahu nak buat apa. Boleh. Okay, jadi kita saya saya tak nak ambil masa panjang lah sebab saya tahu ada nak bagi anak makan minum apa semua kan. Cuma saya nak macam ni. Okey, lepas ni dalam grup tu, siapa yang tak join lagi grup boleh request lah dekat saya ataupun Puan Sa'i untuk masuk grup sebab saya tengok ada yang masuk lambat tadi dia PM personal dengan saya pun ada. Okey, jadi kita masuk dalam grup dulu. Okey, saya nak buat kontes. Okey, kontes ni bukan apa sebenarnya. Saya pun tak dapat apa pun dengan Puan Sa'i. Okey, saya nak bagi awareness kepada parents yang kat luar sana. Okey, jadi saya nak minta sahabat yang join hari ini. Okey, kita sama-sama bagi awareness. Okey, nanti kita sama-sama share lah. Okey, sama-sama share apa manfaat yang sahabat-sahabat semua dapat lah daripada sini. So kita nak lagi ramai yang join. Okey, so yang join ni akan berpeluang untuk dapat hadiah lah daripada kami. Okey, so hadiah tu tak banyak lah. Ada 2-3 hadiah. Okey, tapi mungkin anda rezeki kita kan kita tak tahu. Okey, hadiah dia ada kita ada bagi bahan pendidikan. Macam saya ada bagi bahan pendidikan. Okey, yang tu bila dah siapa yang berjaya tu boleh claim dengan saya akan bagi ikut kehendak parents. Maksudnya apa masalah anak saya akan bagi ikut yang boleh bagi manfaat lah. Okey, kalau macam Puan Sa'i dia nak bagi hadiah dari segi apa Sa'i? Dia apa nak dengan saya? Nanti kita bagi hadiah misteri tu. Tapi tak semua parents lah. Kita maksudnya pakai share, so kita buat cabutan ke apa ke. Yang bertuah dapat. Kalau dapat semua parents tu tak dapat lah. Sebab kita pun kami invest sendirilah untuk hadiah-hadiah tu sebab kami nak bagi macam sukalah untuk macam sharing tentang hal ni. Tapi benda-benda yang manfaat lah kami bagi hadiah ni untuk parents. Okay. Jadi lepas ni saya akan share lah dalam grup tu macam mana untuk sertai kontes tu. Jadi saya harap sangat semua yang hari ni kita ada partisipan 18-19 tadi ada in out apa semua masalah lain apa semua kan. Okay, so saya nak semua kalau boleh sertai lah. Okay. So sama-sama lah kita bagi sharing, kita bagi manfaat kepada orang lain, sahabat-sahabat kita juga. Mungkin dia ada masalah ni tapi dia mungkin kurang awareness, jadi kita yang tolong dia. Macam tu lah. Okay. Boleh wave tu last. Siapa yang tak on lah. Kita tengok dah last ni. Siapa tak on lagi kita nak. Yang ada daripada Johor. Awak dari mana Sheila? Saya pun tak tahu. Saya Shah Alam. Saya Shah Alam. Tapi sekarang okey, saya dekat Kedah kan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Kelantan. Okey. Right. Semoga bermanfaat ya semua ya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, boleh live layar. Sekejap.
Tangan.